والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على سنته بإحسان إلى يوم الدين. Yang saya muliakan saudara pengerusi, saudari pengerusi yang dikasihi ahli jawatan kuasa pusat Barisan Kepimpinan Ikram JKP, ahli-ahli DPN, Barisan Kepimpinan Saib Wanita Ikram yang saya hormati, Ustazah Maznah binti Daud sebagai pengurusi Ketua Wanita Ikram Pusat, Barisan Kepimpinan Wanita Ikram Pusat, Kepimpinan Wanita Ikram Negeri dan Daerah, wakil-wakil NGO Ikram Siswa, para tetamu jemputan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran kami Barisan Kepimpinan JKP pada hari ini dalam majlis yang mulia ini adalah sebagai tanda dukungan Barisan Kepimpinan Ikram kepada usaha-usaha Saib Wanita Ikram selama ini dan seterusnya. Usaha-usaha bagi memperkasakan penglibatan mereka, pelibatan wanita ikram dalam semua relung-relung amal bagi membawa kembali umat kepada kedudukan yang sepatutnya sebagai sebaik-baik umat yang dilahirkan oleh Allah SWT ke dalam dunia ini, sebagai umat yang memiliki keupayaan untuk memimpin umat manusia kepada jalan kebenaran, jalan kehidupan yang lurus menuju kepada kebahagiaan yang sebenar. Peranan Saib Wanita Ikram dalam hal ini sudah terselah sejak mula. Apa yang perlu dilakukan pada hari-hari mendatang ialah memperkasakan usaha tersebut melalui berbagai-bagai inisiatif yang akan memperluaskan impaknya kepada masyarakat umum, membawa mereka kembali menuruti jalan-jalan kehidupan yang akan mengangkat mereka kepada tahap kehidupan yang lebih baik, lebih makmur, selamat, maju dan berjaya. Peranan mereka dalam membangunkan masyarakat madani itu di antara satu perkara yang paling penting, itu membina institusi-institusi masyarakat madani akan memperkayakan masyarakat tersebut dan institusi tersebut dengan sentuhan-sentuhan tamadun, akhlak-akhlak, sentuhan-sentuhan yang membayangkan ketinggian akhlak serta nilai-nilai kehidupan yang mulia, sentuhan-sentuhan kekeluargaan, keibuan, sentuhan emosi yang diharapkan selama ini oleh semua generasi. Kasih sayang seorang kakak, kesetiaan seorang isteri dan kasih sayang seorang ibu. Sebenarnya apa yang perlu dimainkan oleh wanita ikram dalam situasi negara kita pada hari ini ialah, pertama, membangun keluarga yang terasuh dengan asuhan Islam. Kita perlu membangunkan satu institusi keluarga yang mantap, yang berupaya mendorong serta menolak anak-anak didikan mereka untuk maju ke hadapan dalam situasi persaingan yang makin lama makin meningkat dalam negara kita, agar anak kita muncul sebagai golongan yang memiliki kebolehan-kebolehan, kebaikan-kebaikan, kepakaran-kepakaran untuk membantu negara maju ke hadapan pada masa-masa akan datang. Mereka akan menyediakan satu persekitaran yang baik kepada perempuan, rakan-rakan mereka, rakan-rakan sebaya mereka, yang akhirnya akan membangun satu generasi pemuda-pemudi Malaysia yang dapat diharapkan untuk memajukan negara serta mewujudkan kemakmuran yang menyeluruh bagi kehidupan generasi-generasi yang akan datang. Itu yang pertama, membangun keluarga, memperkuatkan institusi keluarga. Yang kedua ialah membina generasi pejuang.
Ini yang kita perlukan. Daripada ibu-ibu, keluarga-keluarga yang telah terbangun ini lahir golongan-golongan pelupur, generasi yang akan menolak ke hadapan nilai-nilai kehidupan yang mulia, mengangkat derajat generasi yang memiliki akhlak-akhlak yang tinggi. Mereka sepatutnya dia tak akan di hadapan memimpin umat ini, memimpin generasi sebaya mereka. Dan ini satu kualiti yang kena dimiliki oleh generasi yang akan datang. Mereka terlibat dalam perjuangan menyantuni masyarakat sebaya mereka, menyantuni masyarakat umum serta menolak masyarakat umum ikut serta bekerja mewujudkan kemajuan kepada negara, memperbaiki keadaan sedia ada, membuat satu perkembangan yang merupakan satu lompatan strategik kepada perkembangan negara masa depan. Negara tambah maju, negara tambah makmur, masyarakat tambah maju, masyarakat akan memenangi tahap kehidupan yang lebih baik pada masa depan. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah membina iltizam dan istiqamah. Sebab dunia yang kita hadapi masa kini, dunia yang penuh dengan cabaran, Islam cuba diganyang di semua medan, dalam semua arena. Kita berhadapan dengan situasi mereka cuba mematahkan usus yang telah lama dibuat oleh para duat untuk mengangkat kembali Islam, untuk memenangkan kembali agenda Islam di tanah air ummah keseluruhannya. Ini dapat kita lihat daripada apa yang terjadi di Mesir, di kawasan-kawasan, di daerah-daerah, di negara-negara yang telah tercetus Arab Spring di sana sebelum ini. Jadi untuk mendepani situasi sedemikian cabaran yang meningkat, kita perlu membangun generasi yang iltizam, yang committed, yang akan terus istiqamah, yang akan mewujudkan perlawanan kepada arus lawan, yang akan terus memperkaya inisiatif-inisiatif mereka bagi mewujudkan arus perdana Islam akhirnya menjadi arus yang merubah perjalanan dunia, perjalanan sejarah. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah membina generasi kemenangan. Ini yang dihasratkan oleh ulama-ulama kita. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam tulisannya mengharapkan generasi yang lahir dari usaha-usaha kita inilah generasi yang akan dapat menjana kemenangan bagi umat pada masa depan. Dekad-dekad yang akan datang merupakan dekad-dekad kemenangan Islam. Kita dapat lihat bagaimana kuasa-kuasa dunia ikut turun sama untuk menggagalkan Arab Spring, ikut turun sama untuk menggagalkan kebangkitan umat ini. Pelibatan Rusia di Suria, pelibatan Amerika di Mesir dan sebagainya contoh. Tapi insya-Allah ini pertarungan akhir. Mereka sudah sampai kepada hilah terakhir dan insya-Allah mereka akan dapat kita pukul mundur hasil daripada perlawanan umat yang setia kepada perjuangan, umat yang sudah bertekad untuk memenangkan agenda Islam untuk dekad-dekad yang akan datang. Ikhwah dan akhwat yang ana kasihi, untuk membolehkan pembangunan semua inisiatif tersebut, kita amat yakin bahawa wanita ikram serta rakan-rakan NGO-nya, begitu juga elemen-elemen yang berjuang di kalangan wanita di tanah air kita akan berupaya membina lingkungan dan persekitaran kepada usaha-usaha tersebut. Ini penting supaya usaha-usaha tersebut dapat berkembang, dapat meningkat maju, dapat mencapai matlamat yang kita usahakan daripada usaha-usaha tersebut, yang kita inginkan daripada usaha tersebut. Apa yang penting pada masa depan, sebagai satu NGO massa, Sayap Wanita akan berusaha membina persepakatan dengan NGO-NGO yang lain, kumpulan-kumpulan wanita Islam yang lain, kumpulan-kumpulan wanita yang mewakili masyarakat dalam negara kita, membangun persepakatan agar kita sama-sama berdayung, agar kita sama-sama bekerja untuk menjayakan agenda yang kita perjuangkan bersama. Ini satu inisiatif yang mesti lahir daripada engagement kita dengan mereka. Membina persepakatan, persefahaman di kalangan masyarakat majmuk
kalangan wanita masyarakat majmuk di tanah air kita. Dan dia bukan satu perkara yang mudah. Kita perlu membentuk jurang, mempertemukan kita di banyak titik-titik pertemuan. Kita bergerak di atas landasan kita sebahagian daripada warga negara Malaysia yang mencintai negara ini, yang menghendaki negara ini maju ke hadapan. Rakyatnya hidup selesa, mencapai tahap kehidupan yang bahagia. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Berhadapan dengan rakan-rakan dalam NGO, rakan-rakan dalam masyarakat majmuk, membina kesepakatan dan kesepahaman untuk akhirnya memungkinkan kita membina perkongsian usaha. Sebab apa yang kita yakini ialah bahawa kejayaan untuk masa depan ialah melalui inisiatif perkongsian usaha sama. Sebab rintangan cabaran yang hadapi amat besar, dia memerlukan inisiatif datang daripada semua pihak, semua segmen rakyat, semua segmen masyarakat. Jadi sebagai sayap kepada Ikram, sayap wanita, kita mengharapkan usaha-usaha tersebut diperkasakan oleh wanita Ikram. Mereka memahami kepentingan inisiatif tersebut, kepentingannya dalam mengupayakan usaha-usaha untuk menjayakan agenda tersebut. Jadi kita amat berharap kepada sayap wanita Ikram untuk menerajui inisiatif tersebut, membina persepakatan, persefahaman, juga membina perkongsian. Akhirnya terlibat sama membina gerakan-gerakan Islam. Di masa ini kita sedang membina gerakan Islam yang syumul. Itu yang sedang kita lakukan, yang bergerak dalam semua dimensi, yang bergerak dalam semua renung-renung amal, yang cuba membangun kekuatan, yang cuba membangun perkembangan-perkembangan baru dalam semua renung amal tersebut secara berimbangan dalam bentuk yang relatif, agar semua amal-amal kita dalam setiap renung saling mendukung, saling complement each other. Dan ini memungkinkan kita akhirnya membuat kemajuan yang mantap, yang akan membawa kita kepada mercu kejayaan, memungkinkan kita meletakkan kita di tahap memimpin masyarakat, memimpin umat. Itu langkah pertama kita, supaya kita memiliki di saat-saat tersebut pengalaman yang diperlukan untuk melonjak ke hadapan, membina gerakan politik yang bertujuan untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi perkembangan yang diperlukan untuk membangun sebuah negara madani, negara sivil, di mana keseluruhan asas-asas pembinaannya berdiri di atas asas persetujuan, consent, mutual consent between people of Malaysia, yang berdiri di atas asas social contract yang seksama di antara segmen masyarakat Malaysia keseluruhannya. Jadi ini yang kita perlukan, gerakan politik yang bergerak mungkin dalam bentuk parti politik, mungkin dalam bentuk Center of Excellence yang membuat kajian apakah yang perlu kita lakukan untuk menggerakkan agenda politik di tanah air, yang akhirnya memberikan kita keupayaan untuk mengangkat pribadi terbaik untuk memimpin negara Malaysia pada masa depan, mewujudkan sistem politik yang terbaik untuk negara, mewujudkan sistem pilihan raya yang terbaik untuk negara, sistem pilihan raya yang bersih, yang adil, yang seksama, yang merupakan langkah-langkah awal dalam menjana matlamat terakhir, itu akhirnya mengangkat yang terbaik di kalangan kita, di kalangan umat, di kalangan rakyat sebagai pemimpin negara, sebagaimana yang telah berlaku dalam sejarah Islam, di mana Nabi akhirnya diganti atau dituruti dalam tahap kepimpinan oleh Sayyidina Abu Bakar, yang semua kita sepakati sebagai pribadi terbaik di kalangan umat di waktu itu. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Kita akan bergerak maju, bukan berhenti setakat membangunkan gerakan Islam yang syumul, tapi kita akan melonjak ke hadapan. Kita akan melonjak ke hadapan sebagai sebahagian daripada penyempurnaan kepada usaha-usaha kita sebut
kita bergerak memperkasakan usaha politik, mewujudkan perubahan kepada negara. Sebab langkah pertama kita membina manusia, langkah kedua ialah membina negara. Sesudah itu kita kena ingat, kita akan terus bergerak maju untuk membina sebuah tamadun. Dan ini menghendaki kewujudan sebuah negara risalah, negara yang membawa misi kemanusiaan, misi keadilan, misi keseksama di kalangan umat manusia. Jadi melalui pendekatan tersebut, barulah kita akhirnya berjaya melahirkan sebuah tamadun untuk dunia, Islamic World Order, New Islamic World Order, yang akan mewujudkan keseksamaan dalam hubungan, keadilan kepada semua, dan begitu juga keamanan antarabangsa. Jadi ikhwah dan akhwat yang ana kasih, itu merupakan di antara kedudukan-kedudukan yang kita kena ambil pada masa depan. Perkembangan-perkembangan yang kita kena lakukan dalam perjuangan untuk menegakkan kebenaran di tahap pribadi, tahap negara dan tahap dunia. Sebab Islam itu diturunkan oleh dunia, untuk dunia dan untuk seluruh manusia. Dia merahmati seluruh alam, rahmatan lil alamin. Jadi saya rasa itulah ringkasan apa yang ingin saya bicarakan kepada akhwat sebagai elemen penting, kepada wanita sebagai sayap penting ikram, ya, sayap ikram yang memiliki peranan yang vital, ya, yang penting, yang penting dalam menggerakkan usaha-usaha tersebut, mewujudkan perkembangan baru di tanah air kita, sejarah baru di tanah air kita pada masa depan. Dan dengan ini, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, saya resmikan, mewakili JKP seluruhnya, saya resmikan Perhimpunan Ahli Trust Wanita Ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih di atas